Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke satu sesi yang saya kira sangat mengujakan setelah kita mendengar beberapa pembentangan kertas kerja yang sangat menarik dan sehingga kita boleh mengalirkan air mata pada pagi ini. Dan alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis yang saya raikan pimpinan-pimpinan besar kita daripada seluruh negara yang telah sudi bersama-sama dengan kita, dan terima kasih banyak kepada Kerajaan Kelantan kerana telah mengadakan program sebagian pada ini. Dan sebelum kita serahkan kepada Yang Berhormat Dr. Hajah Halimah Ali, saya ingin bacakan sedikit biodata beliau supaya kita sebagai peserta ataupun hadirin-hadirat hari ini pada mendengar siapakah ataupun dapat mengenali siapakah Dr. Halimah Ali ini. Yang Berhormat Dr. Halimah Ali seorang anak Sarawak, dilahirkan di Sarawak tetapi dibesarkan di Selangor dan hidup membesar di Selangor, merupakan seorang doktor perubatan yang telah pun berkhidmat sebagai doktor selama 25 tahun, berkahwin dengan seorang doktor dan alhamdulillah telah melahirkan 6 orang doktor. Jadi keluarga yang kita akan dengar cerita sekejap lagi ini merupakan satu keluarga yang ada 8 orang doktor, dan alhamdulillah saya dimaklumkan anak bongsu beliau merupakan seorang doktor yang hafiz Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang ini menjadi imam di sebuah masjid di Mesir. Dan Dr. Halimah ini telah dilantik menjadi Exco Kerajaan Negeri Selangor wakil daripada PAS pada pilihan raya yang lepas daripada 2008 sehingga 2012, dan kemudian alhamdulillah dilantik buat kali kedua sebagai Exco untuk memegang portfolio pendidikan ini yang merupakan antara individu yang dianggap sebagai Exco terbaik Kerajaan Negeri Selangor yang telah mengukuhkan satu agenda besar kepada Kerajaan Selangor, dan alhamdulillah merupakan satu nama baru dari segi amar ma'ruf nahi munkar dengan perkataan SPICE, dan iaitu memperkasakan ataupun membudayakan rakyat Selangor dengan spiritual, emotional, physical, social dan mental, daripada sudut pengkayaan dari sudut ilmu dengan pembudayaan hari ilmu, memartabatkan perpustakaan, telah menjamskan, telah menjadikan permata rakyat Selangor dengan satu program keagamaan tapi dinamakan dalam bentuk yang lebih moden supaya amar ma'ruf nahi munkar ini dapat diterima dengan bahasa yang baru, dengan lugah yang baru di negeri Selangor. Alhamdulillah Kerajaan Kelantan telah pun sudi untuk mendapatkan pandangan daripada orang yang telah pun menjadi individu yang sangat hebat mengepalai pendidikan dan kesejahteraan bagi negeri Selangor. Untuk hari ini kita dah sempena hari hududullah ini, kita akan mendengar bagaimana gerakan amar ma'ruf nahi munkar, pengalaman negeri Selangor selama 5 tahun, dan insya-Allah akan menjadi lebih besar kerana saya difahamkan antara gagasan besar daripada Dr. Halimah ialah ingin mengihsankan seluruh rakyat Selangor supaya benar-benar menjadi Selangor Darul Ihsan. Dengan segala hormatnya saya persilakan Dr. Halimah Ali untuk membentangkan kertas kerja berbunyi gerakan amar ma'ruf nahi munkar pengalaman negeri Selangor. Dengan segala hormatnya Yang Berhormat dipersilakan. A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha, Yang Berhormat Pengerusi Majlis atau Moderator, Yang Berhormat Hajah Mumtaz binti Mat Nawawi, Exco Kerajaan Negeri Kelantan, Yang Berhormat Pimpinan-pimpinan Kerajaan Kelantan, Exco dan Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan, Yang berbahagia Datuk Abu Bakar Cik, pengerusi kawan, satu sukarelawan pendidikan, kepada yang berbahagia Mufti dan Timbalan Mufti Kerajaan Kelantan, pembentang kertas kerja yang sebentar tadi Tuan Haji Husin Ismail, dan saya juga ingin menyatakan di sini kepada tuan-tuan puan-puan untuk bersama-sama semangat di Kelantan ini, di mana Kelantan telah pun berjuang untuk cuba melaksanakan syariat Islam. Saya membawa
beberapa pegawai daripada kerajaan negeri Selangor sendiri, khususnya di bawah stengko saya, jawatan kuasa tetap saya, yang bersama-sama ini saya dipahamkan juga para alim ulama di Kelantan ini, dan saya lihat juga pimpinan-pimpinan daripada seluruh negara dan pelajar-pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita boleh bersama-sama pada 2 hari, dan saya baru datang pagi ini. Bersama-sama kita memberikan sokongan kepada kerajaan Kelantan yang telah sedaya upaya cuba untuk mengetengahkan perkara yang begitu asas, yang menjadi panduan yang telah termaktub dan tidak sepatutnya tidak ada persoalan langsung, kerana arahan untuk melaksanakan syariat Allah ada sudah di dalam Al-Quran yang telah diarahkan oleh pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya datang daripada negeri Selangor. Negeri Selangor ni lain sikit daripada Kelantan, lain banyaklah. Di Selangor kita hanya ada 55% orang Melayu Islam, dan kita ada pelbagai bangsa, kaum, agama. Bukan sahaja orang Selangor, tetapi ramai juga orang luar daripada Selangor selain daripada pendatang asing. Sama ada pendatang asing yang ada izin, lebih-lebih lagi pendatang asing tanpa izin juga. Lambakannya adalah di Selangor. Sebab tu penghuni-penghuni hantu pun ramai juga di Selangor ini, yang susah kita nak kesan. Saya berkongsi tuan-tuan perempuan, slide kita. Saya berkongsi tuan-tuan perempuan dalam masa yang begitu singkat, pengalaman Selangor, usaha kita untuk melaksanakan perkara yang penting, amar makruf nahi mungkar ini. Kami umur Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor baru 5 tahun lebih. Kerajaan Kelantan dah 23 tahun, jauhlah beza. Kami pula tak boleh guna yang perkataan-perkataan yang digunakan oleh kerajaan Kelantan. Budiah, itkon, orang tak faham. Saya cuba membawakan sedikit-sedikit bahasa-bahasa kalimah-kalimah seperti itu, dan saya ditanya, ni esko pendidikan ke esko agama? Ya. Jadi sebelum ini saya membawakan 2 aspek tuan-tuan puan-puan. Apabila saya dilantik menjadi Esko Pendidikan Tinggi Pembangunan Moden Insan Mac 2008, saya melihatkan keadaan di Selangor itu. Pada ketika itu 2008, penduduk Selangor 5.1 juta. Kelantan 1 juta sampai lebih kurang 1 juta. Sekarang ini 2013, daripada Jabatan Perangkaan Selangor dikatakan sudah capai 5.8 juta orang. Itu yang tidak mengambil kira yang pendatang asing dan sebagainya tadi. Ini rakyat Malaysia yang berada di Selangor. Jadi saya terpaksa melihat bagaimana keadaan. Saya telah diberikan mandat atau diamanahkan oleh Datuk Menteri Besar untuk menjaga portfolio pendidikan tinggi dan pembangunan moden insan. Jadi kita melihatkan, saya bersama jawatan kuasa saya melihatkan bagaimana keadaan insan di Selangor Darul Ihsan. Ramai yang terlahir di Selangor Darul Ihsan, ramai termembesar di Selangor Darul Ihsan, ramai yang termati di Selangor Darul Ihsan, tetapi sampai mati tak tahu apakah makna Darul Ihsan. Ini konsep yang dibawakan. Jadi saya melihatkan keadaan di Selangor itu, sebut tentang gejala sosial, sebut tentang mungkar, maksiat dan kemungkaran. Yang paling high profile yang disebut-sebutkan tadi juga, yang pegawai bank ditembak oleh pengawal bank, berlaku di Selangor. Baru-baru ini seorang gadis umur 15 tahun mayat dimasuk dalam beg juga di Selangor. Nurin Jazimin 8 tahun didera secara seksual, kemudian dibunuh dan mayatnya dilipat dimasuk dalam beg sukan juga di Darul Ihsan. Sifo orang Kelantan tahukah? Tentu ya kenal ya. Juga dilakukan
di Selangor. Kemudian jutawan kosmetik, ya, seorang wanita, Datuk Susilawati juga dibunuh sedemikian cara yang begitu bijak sehingga mayatnya susah nak dicari sebab di bawah, di dalam air, jumpa jam saja. Juga berlaku di Selangor. Selangor juga dikatakan Malaysia dikatakan top 10 producers of arak in the world. Kemudian kajian beberapa tahun yang lepas, top 10 drinkers of arak in the world juga adalah Malaysia, dan 2 kilang arak terbesar adalah di Selangor, Darul Ehsan. Next, kita punya apa? Tetapi apabila saya melihat perkara begitu, jadi saya selaku seorang esko yang kena mendidik 5.8 juta, sebab kami juga menggunakan falsafah minal mahdi ilal lahdi ini, 5.1 juta yang kena dididikkan. Apa yang perlu dilakukan dengan keadaan sebegitu high profile, dan di antaranya inilah ada perkara-perkara apabila kemungkaran berleluasa. Tadi gambar tadi, ya, bayi dalam terapung, terbakar dalam kotak, terapung di sungai. Next. Inilah sebab di antaranya. Next. Di antara sebabnya, di antara sebabnya kenapa ini kepala hancur. Kenapa saya selaku Esko Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan mengusulkan kepada Kerajaan Selangor supaya mewujudkan jawatan kuasa induk menangani gejala sosial. Memang sebelum itu ada, tetapi di dalam dokumen kerajaan, di dalam dokumen bajet Kerajaan Selangor diperuntukkan RM10 Malaysia sahaja setahun. Ini yang berlaku, kena token. Jangan orang marah sebut Selangor tak buat apa-apa. Next. Ini perkara ini sikit-sikit saja yang dijumpai. Tadi ada sebelah tayar, mayat di sebelah tayar. Di Desa Mentari, bayi itu dicampak daripada tingkat 12, seperti campak juga sampah lah, seperti sampah. Itu adalah kira normal. Jadi jawatan kuasa induk menangani gejala sosial merangkumi selain daripada arak, judi, rempit, zina, buang anak, bergaduh dan sebagainya, itu saya wujudkan di bawah jawatan kuasa induk menangani gejala sosial itu jabatan dan agensi kerajaan utama yang berkaitan. Contohnya Polis Diraja Malaysia, AADK, Jabatan Penjara, Jabatan Kesihatan, Jabatan Pelajaran, Jabatan Kebajikan Masyarakat, macam-macam kita masuk di situ, termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, kerana ramai daripada anak yang luar nikah ini tidak didaftar. Dan kita nak tahu juga yang didaftar tapi bapanya tidak dikenal pasti, kita nak tahu statistiknya begitu juga. Dan kenapa kita jemputkan Jabatan Kesihatan? Kerana anak yang mengandung 11 tahun sekarang ini di bawah RPA atau Rumah Perlindungan Remaja yang di bawah PKwanis ini adalah ganti Balkis, satu pertubuhan isteri-isteri yang berhormat di Selangor. Yang termuda adalah berumur 11 tahun mengandung. Jadi bila kita wujudkan itu, saya sebutkan kepada Jabatan Kesihatan, walaupun dia 11 tahun, 12 tahun, 10 tahun mengandung, tetapi pastikan masa dia mengandung itu dijaga dengan sempurna seperti yang berkahwin ataupun orang-orang biasa. Selepas dia bersalin itu, barulah Jabatan Kebajikan, Jabatan Agama Islam Selangor yang lain-lain ambil alih untuk mendidik dan memulihkan anak ini. Okay, next. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini saya berikan gambaran. Mungkin dalam masa yang singkat ini saya tidak sempat untuk bercerita secara detail perkara-perkara yang berlaku. Datanglah ke Selangor, kita bincang. Jadi apa yang dirancang oleh negeri Selangor? Rempit juga menjadi satu fenomena. Lumba haram dipanggil. 15 tahun ke bawah mereka merempit. Anak-anak muda yang sepatut bersekolah, tingkatan 3 ke bawah merempit. Dadah di antara fenomenanya adalah yang agak-agak sukar untuk ditangani. Dan saya mendapat statistik daripada
kajian daripada Universiti Pertanian Malaysia, UPM, Universiti Putra Malaysia, baru-baru ini apabila membentang kepada kerajaan Selangor tentang belia-belia ini, di mana yang juaranya menagih dadah adalah Melayu Islam. Saya ada statistik jenayahnya tapi tak sempat. Saya pun lebih kurang Cikgu Hussein juga. Saya ni dijemput lama lagi lah. Tetapi ini program saya ni macam touch and go. Malam ini pun terpaksa balik kerana pagi besok saya ada bentang kerja yang di bawah anjuran SSIC, Selangor State Investment Center, dengan syarikat-syarikat tentang modal insan. Yang saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan, di antara perkara tadi sebelum slide okey, rancangan Kerajaan Selangor, walaupun kami ni exco Kerajaan Selangor, kalau komposisinya 55% yang Melayu Islam, dia punya exco pun lebih kurang lah, lain daripada exco di negeri Kelantan. Mungkin Kedah pun kurang, lain sikit ya. Jadi bagaimana saya membawa agenda daripada kitab hijau putih ya daripada kitab hijau, kerana saya merujuk dalam kitab hijau itu tentang amar makruf nahi mungkar. Sebagai sebuah kerajaan, itulah yang mesti dilakukan oleh sebuah kerajaan, amar makruf nahi mungkar. Bagaimana saya di dalam keadaan begitu membawakan agenda supaya seperti menarikkan rambut di dalam tepung. Amar makruf nahi mungkar tetap jalan. Tadi kita yang berhormat Exco Agama kita daripada Kelantan pun, walaupun 100% komposisinya umat Islam, Exco-nya faham, sebut amar makruf nahi mungkar semua faham, dan rakyat Kelantan pun hampir semuanya faham. Kami di Selangor adalah agak-agak mencabar. Jadi ini di antara yang saya cuba bawakan, visi negeri Selangor, yang alhamdulillah saya cuba membawakan konsep ini dan diterima oleh Datuk Menteri Besar setiap kali membentangkan bajet. InsyaAllah tahun ini mudah-mudahan saya pastikan Datuk Menteri Besar ini menyebut di dalam ucapan bajet di Dewan Undangan Negeri Selangor yang dibuat live di depan yang berhormat, yang Islam, yang bukan Islam, dan boleh dilihat, boleh didengar seluruh dunia, bukan seluruh Selangor saja, iaitu nak menjadikan Selangor baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini Selangor ni ini Selangor ya. Dan dalam beberapa program Menteri Besar sebut-sebut begini, dia kata saya dalam ucapan bajet mesti sebut nak jadikan Selangor baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau tak Dr. Halimah marah, dia kata. Dia depan orang ramai begitu. Sekurang-kurangnya kita masuk dalam dokumen Kerajaan Negeri Selangor yang didengar oleh jabatan-jabatan agensi kerajaan, semua rakyat negeri Selangor, sama ada yang Islam maupun bukan Islam. Kerana ianya diletakkan blueprint, sudah ada blueprint Kerajaan Selangor 2025 nak jadikan Selangor negeri idaman, maju, sejahtera dan berkebajikan. Dan saya selalu tafsir, syarahkan, itulah sebenarnya tafsir baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tambah sikit dan mendapat keampunan pada Allah Subhanahu taala, keberkatan daripada Allah Subhanahu taala. Cina, India, Melayu pun terima. Yang keduanya, misi ialah ini semua dah disebut oleh penceramah sebelum ni. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, surah Ali Imran ayat 110, 104. Inilah kita yang berada di sini, dan juga jabatan-jabatan agensi kerajaan ini, jawatan kuasa menangani gejala sosial ini, Jabatan Agama Islam Selangor ini, Tok Pengulu, Ketua Kampung, semuanya mesti memainkan peranan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mesti ada orang yang mengajak kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan ini mesti dibawa, agenda ini, konsep ini dibawa kepada seluruh umat di dalam negara ini. Kalau ikut Cikgu Hussein pula, Tuan Haji Hussein tadi, seluruh dunia. Next. Dan kerana apa? Kerana kita nak capai surah Al-A'raf ayat 96, supaya kita mau melahirkan seramai mungkin amanu wattaqau, orang beriman dan bertakwa, barulah kita boleh mencapai surah Sabah ayat 15, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kami cuba usahakan
Melalui apa itu inisiatifnya? Pertama, cuba mengupayakan insan untuk menjadi insan berkelayakan menjadi khalifah fil ard. Dan bagaimana formulanya adalah formula yang bahasanya, istilahnya agak universal, yang boleh diterima, merentasi kaum, budaya, agama dan bahasa. Itu spiritual, physical, intelek, emosi, social. Maknanya seluruh elemen yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala ini mesti dibangunkan. Dan SPICE ini bukan sahaja SPIS begitu, tapi model dia spiritual itu adalah seperti piling atau foundation bagi sebuah piramid. Mesti dibangunkan spiritual, mesti dibangunkan rohani seseorang insan itu, barulah dibangun fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Kemahiran berinteraksi, bermasyarakat ini dibangunkan di atas foundation ataupun piling ataupun asas ataupun tapak rohani yang kuat. Ini cuba kami fahamkan kepada pemimpin dan rakyat di Selangor. Inilah maksudnya di sini. Kedua tadi tak nampak. Lagi yang tadi. Slide tadi. Okey. Yang keduanya tadi okey, yang surah Al-Baqarah itu Khalifah fil ard tadi. Dan yang kami cuba nak fokuskan tadi, kenapa orang membunuh, kenapa berkelahi, kenapa berdengki, kenapa menipu, kenapa merampas, kenapa menzalimi? Sepatutnya kemungkaran, sepatutnya maksiat ini boleh dirujuk kepada ayat ini kalau kita menghayati, memahami dan menghayati. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sepatutnya solat ini boleh mencegah semua yang kita sebutkan tadi. Tetapi oleh kerana ia tidak dilihat sebagai berkesan, pertamanya, adakah orang Selangor bersolat? Kalau solat, adakah 5 waktu? Kalau 5 waktu, adakah khusyuk? Khusyuk dan juga konsisten. Adakah penambahbaikan? Adakah ihsan? Inilah apabila ini saya terkejut sendiri juga apabila dalam ucapan begini saya kata kita mesti mengihsankan insan di Selangor Darul Ihsan, kerana ramai yang telah terlahir, termembesar dan termati di Selangor Darul Ihsan tetapi tidak faham apa itu insan yang ihsan. Maka kita perlu mengihsankan insan supaya layak menjadi warga Selangor Darul Ihsan. Dan oleh kerana rakyat Selangor tadi majmuk, kami mendefinisikan ihsan sebagai cemerlang, excellent. Tetapi bagi ulama-ulama, bagi orang masjid, bagi orang surau, bagi orang sekolah agama, dia akan merujuk kepada hadis arba'in. Apa itu ihsan? Jadi alhamdulillah perkara ini diterima dengan baik. Mulai Januari 2014 jawatan kuasa saya akan menjelajah seluruh Selangor, membawa jabatan dan agensi kerajaan ini, orang-orang kampung, orang-orang bandar, di dalam sekolah, dalam universiti, semuanya kita nak gerakkan supaya mereka duduk bersama, berdialog, berbengkel bagaimana mengihsankan insan di Selangor Darul Ihsan. Bukan saya cakap, mereka yang kena cakap. Dan insya-Allah juga kami mengalu-alukan ulama-ulama bersama-sama di dalam program ini, dan termasuk juga bantuan dan juga input-input nasihat daripada pengalaman kerajaan Kelantan ini. Bagaimana sudah tentulah orang putih ni bulan purnama berkata-kata ni kan. Kita lah sepatutnya lebih faham apa itu ihsan. Maka sudah tentulah kerajaan Selangor mahu mengalu-alukan semuanya, membantu kami agenda besar yang saya terperanjat sendiri, tengkuk sakit apabila saya tersebut kita mahu mengihsankan insan di Selangor Darul Ihsan. Next, yang tadi itu sebelum tu, okey. Dan kita mahu juga membawa konsep begini. Kenapa anak-anak orang Islam Melayu perlu ambil dadah? Kenapa yang ditangkap kami kempen anti zina tu di antara fokus utama saya 10 siri dah. Sudah tentulah orang Melayu Islam. Kenapa perlu merempit? Kenapa? Kenapa perlu mencuri? Kenapa rasuah? Kenapa?
Kenapa murtad? Sebab saya lihatkan orang Islam tidak faham, tidak menerima Islam sebagai rahmatul alamin. Rahmat untuk sekalian alam. Tak rasa nikmat, tak rasa bahagia dengan Islam. Seolah-olahnya susah, seolah-olah sukar, seolah tak boleh. Lagi-lagi remaja, pelajar-pelajar, semuanya haram, tak boleh. Tidak faham Islam sebenarnya. Tasawur Islam itu tidak jelas. Yang tadi okey, tadi sebelum. Jadi kita mahu, inilah dia misi saya selaku Esko Pembangunan Wadah Insan. Kita mengatakan, saya mengatakan kepada Jabatan Agama Islam Selangor, kepada sekolah-sekolah di Selangor, kepada guru-guru, yang kita nak capai objektif pendidikan bukan 5A UPSR, bukan 9A PMR, bukan 10A SPM, tetapi objektif pendidikan dari perspektif Kerajaan Selangor ialah merujuk surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maknanya belajar, kita memberikan peruntukan ini supaya mendapat ilmu untuk bahagia, berjaya dunia, berjaya akhirat. Bukan saja cukup makan, cukup pakai, ada rumah, sehat, selesa di dunia, tapi cukup makan, cukup pakai, selesa, best di akhirat, jangan masuk neraka. Ini yang kita cuba bawa di Selangor. Next. Yang lain tu saya kongsi-kongsi sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini di antara pelaksanaan. Jadi visinya tadi mengihsankan insan di Selangor Darul Ihsan. Dalam pendidikan ini saya tidak akan perincikan. Untuk pendidikan ni tak adalah banyak sangat. Saya pun letih. Semua sini pun tahu bagaimana nak dapat duit daripada Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Menteri Besar Selangor kena khususnya nak minta, mesti ada justifikasi, mesti ada dalil, mesti ada sebab kenapa nak minta, berapa banyak nak minta, apa nak dibuat, bagaimana ianya akan berjaya. Pada tahun pertama saya buat bajet, nak minta bajet untuk pembangunan modal insan. Saya minta taklah banyak, 10 lebih daripada 10 juta. Yang diluluskan hanya 10 juta. Itu first time kami belajar buat bajet. Esko lain marah apa ni? Macam mana dapat 10 juta dia kata? Esko wanita dapat 500,000. Esko wanita Kelantan komplain dia dapat 1 juta sebab kami miskin, dia kata kan. Selangor punya wanita 500,000 je. Okeylah Kelantan. Yang lain pun begitu juga. Tapi ini alhamdulillah, bila kita tahu apa yang kita buat, kita ada justifikasi, dia ada roadmap untuk kejayaan itu, kita ada milestones, siapa nak buat, di mana nak buat, bagaimana nak buat, apa jadi kalau kita tak boleh buat, daripada kita mana kita nak dapat bantuan, apa terjadi kalau benda ini apa ada halangan, bagaimana apa kalau kita boleh kemukakan itu. Alhamdulillah Esko Kerajaan Selangor boleh menerima. Bayangkan saya nama satu agenda yang besar yang dinama SPIES, formula membangunkan insan, bukan daripada Amerika Syarikat, bukan daripada Jepun, bukan daripada UK, bukan daripada Korea, semuanya tak ada. SPIES lahir di Selangor, ori produk Selangor. Bayangkan bagaimana apanya saya menghadapi Esko Kerajaan Selangor untuk meluluskan 10 juta tahun pertama jadi Esko. Tapi alhamdulillah sudah maintain. Sekarang tak banyaklah, dia bagi 5 juta sebab dah berapa 5 tahun ini, insya-Allah tahun depan ni pun insya-Allah 5 tahun 5 juta saja yang dibagikan untuk SPIES ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam pendidikan ini saya nak sebutkan ini, bagaimana kita mengihsankan insan ni tadi ialah melalui strategi mengilmukan rakyat dan merakyatkan ilmu. Ini slogan yang saya nak bawa, konsep mudah untuk difahami oleh pelaksana dasar ini dan juga rakyat di seluruh Selangor. Apa yang disebut tadi, kenapa orang nak ambil dadah, kenapa perlu arak, kenapa nak bergaduh, kenapa indoktrinasi, kenapa perlu berzina, kenapa perlu rasuah? Sebab tidak ada ilmu dunia, ilmu akhirat. Jadi kami punya perkara yang paling asas dan utama untuk dilakukan ialah mengilmukan rakyat. Sebut pasal hudud minggu lepas agaknya, untuk pertama kali
Kerajaan Selangor menganjurkan seminar melaksanakan syariat Islam di Selangor. Baru nak belajar lah. Macam apa Kelantan ni, dia dah ada enactment pun nak laksanakan, tapi dihalang oleh apa? Oleh pusat. Kami ni baru nak cakap-cakap apa dia syariat Islam, apa dia hududullah. Itu je, apa penguatkuasaan. Kami baru belajar, baru nak introduce secara apa. Alhamdulillah dalam seminar melaksanakan syariat Islam di Selangor itu, yang kami buat di Unisel Universiti Selangor, datanglah juga beberapa orang non-Muslim mendengar secara apa yang dibentangkan oleh Tuan Guru Datuk Sri Haji Abdul Hadi Awang. Okey, next. Jadi apa yang kami cuba, bagaimana kami nak mengilmukan rakyat, sebab itulah peruntukan diberikan untuk pendidikan ni agak banyak di Selangor. Untuk sekolah Cina kita bagi 4 juta, sekolah Tamil kita bagi 4 juta, sekolah agama rakyat 6 juta. Jabatan Agama Islam Selangor mendapat peruntukan paling banyak, lebih 22% daripada peruntukan keseluruhan Selangor. Dan lebih 60% daripada peruntukan Jabatan Agama Islam Selangor, 60-70% itu adalah untuk bahagian pendidikan Islam. Kemudian kita wujud pula beberapa program tuition rakyat Selangor. Kita bagi skim bantuan tadika namanya Tunas. Kita bagi tabung warisan anak Selangor, sebenarnya adalah tabung pendidikan. Lahir anak di Selangor, kita kata Masya Allah, inilah harta paling bernilai di Selangor. Kami bukan macam Kelantan dan Terengganu ada minyak. Selangor tak ada, emas pun tak ada, balak pun dah habis, pasir pun sikit-sikit kena curi, ya. Tak ada apa-apa sangat dekat Selangor. Yang ada cukai tanah. Tetapi kerajaan pusat mendapat bayaran cukai pendapatan 22% daripada yang diguna untuk bajet Putrajaya itu adalah daripada rakyat Selangor. Tapi itu tidak dipulangkan kepada kerajaan Selangor. Sebab itulah Menteri Besar dia fobia. Sebab kami tidak mendapat pinjaman langsung daripada pusat semenjak 2008. Tapi apa yang ada, kami bagi air percuma, bagi tabung warisan anak Selangor, hadiah masuk universiti sahaja kami dah bagi 35,000 yang menerima. Itu untuk keluarga yang berpendapatan kurang pada 1,500. Alhamdulillah minggu lepas Exco telah meluluskan kertas Exco saya, di mana di dalam manifesto PRU ke-13 kita kata kita nak menambahkan. Kalau dulu orang 1,500 saja dapat hadiah RM1,000, itu pun dah 35,000 yang telah diberi. Yang ini kita kata kita akan naikkan pendapatan keluarga hingga 3,000. Sebab Selangor ni kalau 1,500 miskin. Kami yang bubuh garis kemiskinan adalah 1,500. Mungkin Kelantan lain sedikit. Dan alhamdulillah kita akan tunaikan, dan ia berkuat kuasa mulai Mei 2013. Mana PRU lah, PRU ke-13 lah. InsyaAllah itu yang kita insyaAllah akan buat. Dan pelbagai lagi program-program pendidikan ini, Yayasan Selangor kita beri pinjaman convertible loan untuk SUK yang tanpa riba. Ini juga diapakan oleh kerajaan Selangor. Kita ada program pembelajaran sepanjang hayat ini. Ini kita cuba nak belajar dari Kelantan, ada hari ilmu Jumaat dan sebagainya. Sebelum ini lihat bukan main. Alhamdulillah pada 26 hari bulan Jun 2010, Exco Pendidikan Selangor cuba nak buat kejutan, buat satu gelombang besar, nak menggerakkan saraf-saraf orang Selangor balik kepada ilmu. Jadi kita mengisytiharkan Hari Ilmu pada 26 hari bulan Jun 2010. Alhamdulillah kita berjaya membawa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor bersama-sama dalam gerakan membaca perdana, di mana 15,271 orang berkumpul di Tasik Shah Alam. Bukan nak buat maksiat, tapi baca buku 1 jam. Orang muda, orang tua, Cina, Melayu, India, termasuk Menteri Besar, semua Exco, ahli parlimen, adun, pegawai kerajaan, Datuk Bandar, apa lagi, DO, ketua jabatan, semua
polis, semua berada. OKU, anak baru lahir, baru 2 bulan, baru lepas hari, dalam apa, dalam pram dan sebagainya, kita berkumpul, tak ada konsert, tak ada K-pop, makan pun tak ada. Kita berkumpul buat satu benda, namanya membaca. 15,271 dalam gerakan membaca, dan itu adalah Malaysia Book of Records pada ketika itu, tak ada yang pecah lagi. Kemudian pada hari itu juga, bila ini saya nak kongsi tuan-tuan perempuan, yang lain mungkin yang ini ada dibuat oleh orang lain, tapi yang kami di Selangor ini cuba nak membawa orang pada ilmu. Yang Kelantan sudah lama ada majlis-majlis ilmu seperti ini. Pada hari itu juga saya meminta Sultan Selangor juga merasmikan gerakan menulis perdana. Bila dah suka nak membaca, macam-macam bahan itu kebanyakannya daripada luar. Kalau bukunya daripada Korea, dia punya budaya adalah Korea. Kalau daripada Jepun, dia daripada Jepun. Dan kalau daripada Amerika Syarikat yang menulis, maka budaya, agamanya, cara hidupnya, ada nilainya adalah dari Amerika Syarikat. Kita nak orang membaca, mana nilai orang Malaysia, mana nilai orang Islam, ini kita bawa. Alhamdulillah, itu semuanya telah berjaya kita buat untuk membudayakan ilmu di Selangor. Jadi kami banyak belajar daripada Kelantan lah, tapi dengan cara yang pelik-pelik sikit. Kalau tak, dia tak boleh jalan. Alhamdulillah sekarang kita lihat budaya ilmu sedikit sebanyak sudah mengambil tempat, dan perpustakaan menjadi satu tumpuan besar di Selangor ini. Dan kita melihat juga sedikit sebanyak masjid dan surau pun agak penuh dengan majlis ilmu di Selangor. Next, ini tadi yang apa dalam tu, before this, sebelum tu. Ini di antara nombor 2 tu biasalah yang ada dekat di Selangor. Yang ketiga tadi, macam mana nak menangani gejala sosial ini, kita memerlukan satu kesedaran. Perkara pertama yang saya mengambil masa bertahun untuk buat jawatan kuasa induk menangani gejala sosial, supaya boleh duduk bersama, berkongsi satu matlamat dan tujuan, mahu berjaya menangani gejala sosial, ambil masa bersama, agak lama. Sebab sebelum ini polis dia tangkap bila orang dah jahat, AADK bila orang dah ambil dadah, apa lagi, orang kesihatan bila dah sakit HIV, orang Jabatan Kebajikan bila dah miskin apa-apa ke dana, baru dia buat apa program. Jabatan Agama Islam Selangor, dia cukup orang aja bila dia berhalwat, bila dia berzina dan sebagainya, bila dia ambil arak. Tetapi mereka tidak pernah duduk bersama untuk satu, mencegah dulu, nahi mungkar dulu. Ini tidak dibuat bersama, dan saya mengambil masa bukan senang tuan-tuan. Di antara ahli jawatan kuasa saya tu kebanyakannya jabatan daripada federal. Bayangkan Exco Pakatan Rakyat nak jemput, bayangkan macam mana nak bawa mereka bersama-sama di dalam mesyuarat. Tapi alhamdulillah dalam program-program kebanyakan Exco yang lain, dan juga saya punya Exco dalam pendidikan itu, Jabatan Pelajaran payah kalau dia nak datang sendiri. Tapi alhamdulillah setelah 3 tahun ini kita melihatkan kalau program JAMS ini, inilah di antara kejayaan kita, di mana OPS padu maknanya mereka all out, bersama-sama, bekerja sama. OPS padu kempen anti zina, fasa pertama dakwah. Yayasan Amal Malaysia di antara yang kita jemput untuk bersama OPS dakwah. Pergi ke Tasik, pergi ke shopping kompleks, pergi ke tempat-tempat awam ini, bagi risalah kepada anak-anak muda. OPS kedua itu ialah di mana kita buat flag off. Jadi orang-orang ini akan pergi, penguat kuasa ini akan pergi ke Tasik, ke tempat-tempat tepi pantai dan sebagainya, untuk suruh dia orang balik pukul 12 dah, baliklah. Dah kahwin ke belum? Kalau tak, jangan buat begini. Ketiga, OPS penguatkuasaan, makna serbuan penguatkuasaan, tangkapan. Ini yang kita buat selama ini. Next, okey. Ini konsep ihsan, okey, itu dia punya apa je. Next. Inilah dia insan Selangor yang tidak ihsan, dia akan terjebak di dalam gejala sosial itu. Dalam SPICE ini iceberg, tip of the iceberg yang kita lihat kepada orang yang kita lihat ini
adalah apa yang cerminan daripada keadaan rohaninya yang kita lihat ini. Kesihatan mentalnya, emosinya, ini yang kita lihat. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan selama ini di dalam pendidikan, kita hanya mengajar orang jaga fizikal, jaga kekuatan, dia bersukan, main bola, lepas tu bergaduh. Betul ada yang mati kerana bola. Baru-baru ni saya pergi Sungai Limau, tak jadi ceramah itu sebab ada bola. Okey, jadi kita kena kaji apakah punca segala gejala sosial ni. Maknanya spiritual dia bagaimana? Dia mungkin sihat dan kuat. Orang yang bunuh Al-Tantuya bukan tak sihat dan kuat. Orang bunuh Sosilawati bukan tak sihat dan kuat. Dia cerdik, intelligent, pergi ke sekolah dapat 5A lepas tu. Adakah itu cukup ihsannya? Bagaimana emosi? Kalau Pak Imam marah dengan penagih dadah marah, yang mana satu lebih teruk fitnah? Ya, jadi kita kena bangunkan semuanya. Sosial itu pun begitu juga. Bagaimana nak berinteraksi dan berkomunikasi di dalam rumah, di dalam masjid, di dalam surau, di pasar, di dalam bas. Bagaimana kita nak berkongsi kemudahan awam, bagaimana nak guna tandas awam, bagaimana masjid-masjid kita. Sebab kalau kita tidak ada hormat menghormati, memahami menghormati keperluan orang lain, keselesaan orang lain, maka kita tidaklah ihsan daripada kecemerlangan itu. Next. Okay. Jadi inilah dia logo SPICE, ini adalah formula SPICE, di mana kita mahu membangunkan insan ni, mengambil kira dia rohani dia mesti dibangun dulu. Kemudian barulah nak bangun yang lain, termasuklah otaknya. Next. Okey, ini saya rasa itu mengambilkan masa sebab tuan-tuan kita dah lama kalau nak tahu lebih lanjut tentang SPICE, sesi lain insya-Allah. Tapi untuk makluman tuan-tuan dan puan, 110,000 telah mengikuti kursus SPICE ini untuk memahami sedikit sebanyak tentang SPICE. Next. Okey, next. 119,000 tadi untuk ini bila kita beri program ini nak memahamkan penjawat awam, orang swasta, NGO, orang kampung, belia, wanita, remaja, ibu tunggal, bahawa mereka ini kena bangunkan diri mereka sendiri. Bukan dah habis sekolah dah tak payah belajar, kena bangunkan, bukan ilmu saja tetapi kena amalkan dan kena berfikiran secara kritikal supaya mereka boleh membezakan apakah perkara yang mereka lakukan, apa yang mereka rancangkan, apa tindakan mereka dengan tangan, dengan kaki mereka yang fizikal ini. Zina adalah fizikal, arak juga adalah fizikal, judi adalah fizikal, rasuah adalah fizikal. Masalahnya kalau tak dibangun spiritual, emosinya tidak dikawal, tak percaya tanya orang Sungai Limau. Kalau emosi dia boleh lupa intelek dia boleh lupa perkara. Orang yang baik ini dia takkan pilih kerana emosi, cinta pertama, dia tak nampak lain, dia tak nampak bulan, dia nampak dacing je. Next. Okay, next. Okay, next. Ini benda-benda yang kita buat di mana selepas kita memberikan mereka kefahaman bagaimana nak membangunkan diri mereka ini, merasakan mereka ini dah baik, mereka mesti mengajakkan orang jadi baik, amar makruf. Bila mereka ini mempunyai kesedaran bahawa bukan sahaja mereka perlu baik tetapi orang lain perlu baik, mengajak kepada kebaikan, kebajikan. Dan kita mewujudkan satu pasukan sukarelawan di mana mentornya adalah, saya ambil pada Yayasan Amal juga, mentornya mereka ini dididik dan dilatih untuk buat amal kebajikan secara sukarela. Next. Yang kedua, ada 3 minit lagi. Kalau cakap je kita nak baik, kita bangun spiritual kita, rohani kita, fizikal, jasad kita, kita bangun, jaga sihat dan kuat, intelek, kita membaca, masuk majlis ilmu, kita berdialog, kita berfikiran secara kritikal, kita boleh menyelesaikan masalah, kita hati dah baik ni, tenang ni, sabar ni. Sosial, kita dah jaga orang lain, kita tengok ibu tunggal, moswa dan sebagainya, kita tengok ni. Lepas tu apa?
dia seorang aja baru sedar, dia takkan menjadi. Jadi sebab itu dia kena budayakan. Ni bahasa orang Jerman sikit. Spice di village tu kampung. Kita mesti membudayakan spice ini setiap hari. Hari ini lebih baik daripada semalam, besok mesti lebih baik pada hari ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada segi aspek apa? Spiritual. Hati kita bersih ke tidak? Hari ini lebih bersih daripada semalam, besok mesti lebih bersih daripada hari ini. Rajin, hari ini mesti rajin daripada semalam, besok lebih rajin daripada hari ini. Sihat dan kuat begitu juga. Ubat makan ke tidak? Pantang ke tidak? Intelek berapa banyak kita dah baca? Berapa banyak buku ulama-ulama atau tok guru kita dah jumpa? Majlis ilmu berapa kita dah tengok? Emosi begitu juga. Kesabaran kita ada meningkat ataupun menurun? Ada kita telah tahan ujian? Jadi inilah yang kita buat sekarang ini. Spice di village ini, kita membawakan budaya ini supaya setiap ahli di kampung itu hatinya bersih, dianya amanah, dianya sihat dan kuat, exercise, kurang dialisis, kurang kencing manis, tak payah kurang GST. Inteleknya semakin bijak, semakin pandai. Emosinya dia makin harmoni. Sosialnya tadi, dia akan bekerja sama, dia akan menjaga prihatin, peka apa yang berlaku di dalam kampung. Inilah maksud Spice di Village. Dan juga dalam Jabatan Agensi Kerajaan Anak Syarikat, Datuk Menteri Besar Selangor telah melancarkan Spice di organisasi pada Februari 2013 ini. Next. Okey, ini kita punya apalah. Okey, next. Okay, next. Ini saya rasa saya tak payah apalah. Ini orang apa lagi faham. Next. Jalan lagi. Okey. Jadi cabaran pelaksanaan. Integrasi antara semua pihak di peringkat lokaliti, integrasi antara semua pihak di peringkat negeri. Termasuk ADUN dan Exco. Termasuk Menteri Besar. Ini cabaran Penglibatan semua stakeholder, perkongsian maklumat bagi setiap lokaliti, pengumpulan data setiap lokaliti, perkongsian amalan terbaik melalui pembentukan manual. Kami dah buat manual bagaimana nak ops padu, bagaimana kalau nak buat apa serbuan dan sebagainya, supaya kalau dulu JAIS dengan dia punya dengan gereja dan sebagainya kerana tidak mengikut peraturan, sebab itu tak boleh diambil tindakan, mereka kalah di mahkamah. Next. Okey, penambahbaikan. Okeylah, next. Jadi saya rumuskan tuan-tuan dan puan, Selangor ini dalam ucapan sulung saya selaku Exco di Dewan Undangan Negeri Selangor 2008. Selangor ini bukan sahaja menjadi juara kebaikan, paling kaya, paling maju, paling canggih, paling unggul. Saya berjaya, paling jaya, semua jaya belaka, tetapi juga malulah juga kan, tapi terpaksa. Bila saya cakap dengan Exco, saya nak pergi Kelantan, saya dijemput untuk berkongsi pengalaman Ma'ruf Nahi Munkar Selangor. Dia kata, janganlah cakap banyak sangat dekat Selangor. Dia orang kata Tapi inilah kenyataannya. Baseline kita kena tahu, kita kena mengaku. Kemudian bila kita dah tahu di mana kita berada, kita kata kita tak boleh lagi teruk. Dia mesti semakin baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, Allah telah memilih negeri Kelantan selaku majoriti dan juga dulu Terengganu majoriti Melayu Islam yang faham apa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Tiap-tiap Ramadan khatam Quran, sekurang-kurangnya lah. Belum puasa khatam Quran baca. Yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semua baca, semua belaka. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, mana petunjuk bagi orang bertakwa. Puasa la'allakum tattaqun, untuk orang untuk jadi orang bertakwa. Jadi kena cek Al-Quran. Dalam Al-Quran dah ada amar ma'ruf nahi mungkar. So tak ada question, tak ada soalan. Sepatutnya tak ada masalah untuk laksanakan. Tapi masih juga dalam keadaan kita di Malaysia ini, tadi Datuk Ustaz Abu Bakar Cik dah sebut dah kan, kalau kita tak ada will power, kehendak mahu yang kuat, maka kita takkan boleh. Especially political will power, kekuasaan
politik, kehendak politik. Jadi kami kat Selangor ni adalah sebab kami masyarakat majmuk. Kami punya kerajaan pun majmuk, bukan macam Kelantan, bukan macam Terengganu yang pure apa kan. Tetapi walaupun kami dalam keadaan begitu, kami berani juga meletak visi nak jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bila ini adalah langkah-langkah awal yang kami ambil, berusaha mengilmukan rakyat dulu, merakyatkan ilmu, memberi akses kepada rakyat tentang ilmu apa syariat Islam, apa dia Islam, basic, apa itu Islam, apa itu erti kehidupan, basic dulu. Itulah saya selaku pengurusi Lembaga Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor mengupayakan perpustakaan ini sebagai pusat sumber ilmu untuk membantu merakyatkan ilmu, memberi akses kepada rakyat ilmu-ilmu. Alhamdulillah sekarang ini adalah di dalam perpustakaan di Selangor itu apanya tentang syariat Islam. Mantan Menteri Besar Kelantan, buku-bukunya barulah masuk, barulah ada fiqh daulah, kitab tentang fiqh daulah dalam perpustakaan. Kalau tak dulu cari kat mana je kan. Inilah sedikit sebanyak yang kami lakukan, dan dah 3 tahun ini insya-Allah saya baru menjenamakan sambutan tahun baru untuk orang Islam di Selangor, sebab kami tak tahu bila tahun baru. Selama 56 tahun merdeka, tahun baru bagi kami di Selangor 1 Januari. Tapi mulai 2011 alhamdulillah melalui program mengilmukan rakyat ni, kami mengatakan kepada orang Islam tahun baru kita adalah 1 Muharram. Ini di antara benda-benda sambutan tahun baru Islam. Sebab tu kami barak macam-macam kami buat. Dan akhir sekali bajet. Kalau sebelum 2008 tadi saya sebut bajet kita RM10, sekarang pun tak banyak, dan saya pun belum berpuas hati. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau boleh tolong saya desak lagi bagus. 2000 mula-mula 500,000, kemudian 1 juta. Tahun lepas 1.1 juta, tahun ni pun 1.1 juta sahaja. Tapi lebih sikit lah daripada RM10. Masih banyak lagi yang perlu kita adakan. Tapi alhamdulillah di Kelantan 1 juta ini adalah untuk apa? Cuba melaksanakan hudud dalam daripada segi mengupayakan institusinya dulu. Jadi saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada kegigihan kerajaan negeri Kelantan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkatinya, dan insya-Allah yakinlah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersilap dan tersalah, sedikit kekurangan, banyak kekurangan itu mungkin juga saya bagi pihak Datuk Menteri Besar dan seluruh Exco Kerajaan Selangor mengalu-alukan pertolongan daripada tuan-tuan puan-puan, daripada ilmu perkongsian, daripada pengalaman, daripada segala-galanya kemampuan yang ada pada tuan-tuan puan-puan yang kami masih lagi mencari-cari, tetapi kami mula bertapak ke depan sedikit demi sedikit. Bantulah kami dengan segala-galanya, termasuklah doa daripada tuan-tuan puan-puan supaya agenda besar mengihsankan insan di Selangor Darul Ihsan ini kecapaian insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitulah tadi penyampaian yang telah pun dibuat oleh Dr. Halimah, dan kita melihat bagaimana kesungguhan yang telah diterjemahkan oleh Dr. Halimah dalam menjadikan Selangor sebagai negeri yang benar-benar ihsan, dan di mana kita melihat sejumlah 119,270 orang telah pun dispicekan di seluruh Selangor, yang bererti hampir 2,000 orang telah menjalani kursus spice daripada tahun 2008 sehingga 2013. Artinya gerakan mengislamkan, mensejahterakan, memberikan ilmu kepada seluruh Selangor dibuat secara konsisten. Dan kita juga melihat, kalau kita lihat kepada slide yang telah pun dikemukakan di muka surat 3, bagaimana berjayanya kerajaan Selangor melalui Dr. Halimah
yang telah pun menjadikan melantik lebih 2,809 orang duta-duta spice yang sebenarnya dalam kata nama lain adalah para da'i kita yang telah berada di tengah masyarakat. Dan insya-Allah kita mendoakan agar Dr. Halimah dan Stenko dan semua jawatankuasanya akan berjaya mengihsankan negeri Selangor, dan sebagaimana alhamdulillah sambutan baik yang diberikan oleh Yang Amat Mulia Sultan Negeri Selangor, alhamdulillah Kelantan juga sebenarnya telah mendapat perkenan daripada Yang Mulia Sultan, di mana kerajaan Kelantan sendiri melalui wacana keputeraan telah mendapat agenda besar yang telah pun dibacakan sendiri oleh Sultan tentang faqihan, saliman, rahiman, yang saya rasa banyak lagi perkara-perkara yang perlu dibuat oleh pihak Jabatan Agama Islam, pihak kerajaan negeri, pihak swasta dan juga pihak masyarakat untuk insya-Allah kita terjemahkan agar semua aktiviti yang kita buat ini akan benar-benar mencerminkan inil hukmu ilallah, itu segala hukum segala-galanya milik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa oleh kerana masa telah pun tamat, kita tidak dapat buka untuk sesi soal jawab, tapi insya-Allah kita akan panggil semua yang berhormat Dr. Halimah untuk datang ke Kelantan. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang kurang sendiri, aku qauli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.